Sebagai Menteri Dalam Negeri, what comes into your mind bila pertama sekali dilantik? Apa gagasan, apa dream, apa wawasan Datuk Seri bila menjadi Menteri Dalam Negeri? Alhamdulillah, saya anggap pelantikan itu sebagai amanah daripada Allah SWT, kerana apa yang digarapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau tentunya mengharapkan kesinambungan terhadap penguatkuasaan perundangan yang sedia ada bagi memacu dan memperkasakan keamanan di negara kita, mengurangkan kadar jenayah, mewujudkan keamanan yang kekalan di kalangan rakyat dan mengurangkan konflik semampunya. Dan Datuk Seri sebelum ini berada di Kementerian Pertahanan sebagai Menteri Pertahanan, dan saya kira ada sinergi yang cukup rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia, dan bila berada dalam KDN ada juga sinergi dengan PDRM khususnya. Dan bila Datuk Seri diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, maka diangkat juga Ketua Polis Negara yang baru, iaitu Tan Sri Khalid, yang baru diangkat menjadi Ketua Polis Negara yang baru. Jadi bagaimana sinergi ataupun perancangan di peringkat KDN dan juga PDRM? Rakan-rakan saya di negara-negara Timur Tengah memanggil saya Wazirul Difah, Masya Allah, Menteri Pertahanan, Minister of Defence. Saya merasakan terdapat kolorasi yang cukup serasi antara Mindef, Menteri Pertahanan, dengan KDN. Kerana sebelum ini saya dengan Datuk Seri Hisham telah melakukan beberapa kolaborasi dari segi persefahaman dan juga menterjemahkan kebersamaan di dalam banyak operasi di antara Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Peneraju utama Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia, apatah lagi IGP, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, merupakan seorang profesional yang telah menceburkan diri dalam bidang kepolisian sekian lama, dan alhamdulillah saya diberikan peluang untuk bersama dengan beliau, bersama-sama dengan Timbalan Ketua Polis Negara yang juga orang baru, dan Timbalan Menteri KDN juga orang baru. Beliau seorang mantan polis, mantan pegawai polis, beliau seorang peguam, dan beliau juga adalah mantan Speaker Dewan Rakyat, dan ini merupakan insya-Allah kombinasi yang baik antara kami berempat. Baik, dan itu sebagai soalan mukadimah Datuk Seri. Dan sekarang kita masuk pada persoalan yang cukup panas sedikit. Itu persoalan mengenai yang dikhabarkan sebagai Malaysia Spring. Baik, timbul persoalan bila sebut Malaysia Spring, dia ada kaitan dengan himpunan jalanan ataupun demonstrasi. Baik, persoalannya terlebih dahulu Datuk Seri, adakah benar akan wujudnya Malaysia Spring, ataupun ia hanyalah satu propaganda semata-mata, Datuk Seri? Blackout 505 ini adalah sempena dengan 5 hari bulan Mei, iaitu tarikh pilihan raya umum. Tetapi rakan-rakan saya di luar negara, terutamanya rakan-rakan di negara jiran, tidak menyebutnya sebagai Malaysia Spring. Ianya menyebut sebagai Anwar Spring, kerana Datuk Seri Anwar adalah orang yang telah mencetuskan idea untuk menyatakan ketidakpuasan hati terhadap kewujudan kerajaan yang ada sekarang ini, tidak mengiktiraf keputusan pilihan raya umum 13, memberikan beberapa gambaran yang agak berbeza tentang proses pilihan raya, dan tentunya beliau mempunyai matlamat tertentu bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang dapat menterjemahkan arti demokrasi yang sepenuhnya mengikut tafsiran beliau. Saya kira kita tak mahu menyalahkan masyarakat Arab, sebab Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun ada hujahnya tersendiri. Malah Al-Qaradawi pun mengatakan memahami sesuatu masalah perlu adanya fiqhul waqi'. Waqi' di Mesir tidak sama dengan waqi' di Malaysia. Apakah yang membezakan politik di Mesir dengan politik di Malaysia, Datuk Seri? Kita harus melakukan kajian perbandingan, comparative study di antara suasana politik di Malaysia dengan suasana politik di negara-negara Timur Tengah. Kita lihat bahawa pemimpin-pemimpin di negara berkenaan adalah merupakan pemimpin yang dipilih dan berada di tampuk kepemimpinan itu dalam tempoh yang begitu lama. Mantan Presiden Mubarak umpamanya, Zainal Abidin umpamanya, ya, dan beberapa tokoh yang lain. Individu itu memegang
tampuk pemerintahan lebih 20 tahun, ada yang hampir 30 tahun. Berbeza dengan Malaysia, biarpun kita diperintah oleh parti yang sama, Perikatan, dan kemudiannya digantikan dengan Barisan Nasional, kita mempunyai 6 Perdana Menteri yang berbeza. Tentunya wadahnya biarpun sama, tetapi fikrah pendekatannya juga berbeza, dan kita lihat keterbukaannya juga berbeza. Apa yang dilihat di dalam political transformation plan ataupun perancangan transformasi dari segi politik memperlihatkan pendekatan keterbukaan kerana manhajnya, approach pendekatannya berbeza dengan apa yang telah dilakukan oleh kepimpinan terdahulu, kerana kepimpinan itu berada di dalam situasi yang berbeza, dan tentu Datuk Seri Najib bersesuaian dengan situasi politik yang ada sekarang ini di Malaysia, dan insyaAllah kita tidak boleh menyamakan apa yang berlaku di Timur Tengah itu dengan yang sedang berlaku di Malaysia ini. Saya. Dan bila bercakap tentang Malaysia, kedudukan Datuk Seri sebagai Menteri Dalam Negeri awal-awal lagi telah dikritik oleh Majlis Peguam. Mereka mengatakan tindakan keras terhadap perbezaan pendapat menunjukkan demokrasi Putrajaya merosot. Komen Datuk Seri tentang teguran Majlis Peguam ini. Saya secara peribadi sentiasa meraihkan perdebatan, meraihkan perbezaan pendapat, dan bagi saya kita harus kembali kepada tasawuf, adabul ihtilaf di dalam menangani perbezaan pendapat. Tentu ada tata cara, tata susila, tata krama bagi kita menangani perbezaan pendapat. Tentunya dalam usaha meraihkan perbezaan pendapat ini, kita mempunyai beberapa kerangka agar perkara-perkara yang menyentuh soal peribadi, soal-soal yang below the belt tidak menjadi hatta perkara yang furuk sekalipun, dan kita harus melihat apakah objektif yang mahu kita capai apabila perbezaan pendapat itu mahu diraihkan. Tentulah kalau kita lihat bahawa di dalam Akta Perhimpunan Aman di mana mereka berpartisipasi dalam perhimpunan, saya izinkan perhimpunan itu asalkan apa yang telah ditetapkan dalam Akta Perhimpunan Aman itu diikuti. Umpamanya notis diberikan 10 hari di tempat yang tertutup, tidak melibatkan anak-anak, tidak melibatkan provokasi terhadap polis. Alhamdulillah setakat ini tidak ada tindakan-tindakan yang mereka mengharapkan dilakukan dengan kasar, dengan ganas oleh pihak polis. Alhamdulillah pihak polis profesional, dan saya memberikan kuasa sebenarnya pada pihak polis untuk menangani sebarang perhimpunan berkenaan, dan saya menghormati rakan-rakan yang berada dalam perhimpunan itu kerana mereka melontarkan bahawa polis adalah sahabat mereka, polis jaga mereka, dan saya harap itu dapat diteruskan. Sejauh mana jaminan Datuk Seri bahawa tidak ada campur tangan antara eksekutif dan juga badan seperti PDRM dalam sesebuah tindakan, apatah lagi yang membabitkan kemaslahatan amah pandangan Datuk Seri? Dalam perkara ini, kemaslahatan umum kita berikan kuasa. Daripada awal lagi saya telah memberikan jaminan bahawa saya sebagai Menteri Dalam Negeri tidak akan campur tangan di dalam keputusan-keputusan yang diberikan terutamanya kepada Ketua Polis Negara, kepada Ketua Pengarah 8 jabatan di KDN dan juga beberapa agensi di bawahnya. Tetapi ada kuasa-kuasa menteri yang tertentu yang tidak boleh kita lepaskan untuk dilaksanakan oleh pegawai-pegawai, kerana itu kuasa termaktub di dalam perlembagaan dan juga termaktub di dalam akta tertentu yang merangkumi bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri, dan ini harus dihormati kerana perundangan itu telah diperbahaskan di Dewan Rakyat, dan kita sebagai penghubal hukum tentu berbeza pendapat ketika perbahasan itu diadakan. Tetapi apabila ianya telah diluluskan oleh kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan dipersembah maklumkan serta perkenan dan Ketua Agung, maka kita harus menghormati kerana itu telah diperundangkan, dan maka tidak ada keterbukaan kononnya
untuk berbeza pendapat. Boleh berbeza pendapat, ya. Saya ingin meminjam kata-kata Yang Amat Perdana Menteri apabila banyak hamburan kata-kata penghinaan diberikan oleh pengendali media sosial, tapi Perdana Menteri mengatakan bahawa I like your idea but I don't like your language. Artinya lontaran idea-idea itu bagus, tetapi kadang-kadang perkataan-perkataan melampau yang digunakan itu menggambarkan kerendahan minda, akhlak dan juga perlakuan yang jelek oleh setengah-setengah pengendali media itu. Kalau mereka benar-benar intelektual, gunakan bahasa-bahasa yang cantik, dan insya-Allah dengan dasar keterbukaan yang ada, bukan saja Perdana Menteri, malah kami Menteri Kabinet juga akan ribu baik dan ribu pakai untuk dilaksanakan idea-idea yang baik itu, tapi bukan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang memperlihatkan derajat yang rendah, perlakuan yang memang sebenarnya saya tidak masa terima, tetapi saya kesian orang-orang yang menghina itu memperlihatkan kerendahan akhlaknya. Dan teringat saya kata-kata Tayyip Erdogan, kata beliau, freedom of expression does not justify freedom to insult. Dan saya nak pergi satu lagi, apabila Datuk Seri Perdana Menteri di bawah program Government Transformational Program, antaranya ialah Political Transformation Program, dimasukkan ISA dan dipindah AUKU. Bagaimana Datuk Seri melihat usaha ini? Adakah dia menyenangkan kerja KDN ataupun dia membebankan kerja KDN kerana ruang-ruang kebebasan ini semakin luas di bumi Malaysia? Mungkin tidak ramai para demonstran yang merasai pengalaman seperti saya. Saya sendiri adalah bekas tahanan ISA pada tahun 1998, dan tentunya sebagai bekas tahanan ISA, saya telah mengalami proses bagaimana integrasi itu dijalankan dan bagaimana bidang kuasa di dalam ISA itu telah ditekan kepada saya. Hanya mereka yang pernah merasai ISA saja tahu bahawa ISA itu tidak lagi bersesuaian dengan situasi semasa. Itu sebabnya Perdana Menteri meraihkan perbezaan pendapat, tetapi tentu ada etika dan batas-batasnya, dan saya fikir transformasi yang dilakukan dengan penghapusan ISA, dengan pemindahan pada AUKU, malah dengan kaedah-kaedah yang lain, perhimpunan aman dan juga SOSMA adalah merupakan transformasi yang dilakukan untuk memberikan kebebasan kepada pelaku-pelaku politik, political actors di dalam kali ini. Tetapi tentulah untuk melakukan sesuatunya mesti ada bil hikmah wa bil hasanah, ya, dengan kebijaksanaan dan dengan ketatasusailaan, bukan dengan sembrono, yang tentunya tidak boleh diterima oleh masyarakat kita. Ya, alang-alang Datuk Seri dah sebut pasal pernah ditahan ISA. Macam mana pengalaman seronok ke ataupun paling sengsara nanti? Kalau nak merasa balik, saya ingat saudara boleh cadangkan untuk menunjukkan balik ISA, dan saya fikir kesesuaiannya tidak lagi relevan. Ya, kesesuaian itu adalah relevan, maka ia tidak relevan lagi dalam situasi semasa. Saya baik. Para penonton yang saya hormati sekalian, itu adalah bahagian pertama saya bertanya, Menteri menjawab. Dan kalau tadi saya bertanya soal ISA, saya bertanya tentang soal Akta Universiti dan College Universiti tahun 71, pindahan tahun 75. Bagaimana pula dengan Akta Hasutan? Selepas ini di Pentas Bicara, saya bertanya, Menteri menjawab. Para penonton, Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama mazhab yang cukup terkenal di bumi Malaysia, kata beliau, di dalam kita membicarakan sesuatu walaupun yang batil, kita perlu dengar dulu, kerana mungkin dalam yang batil itu ada sesuatu yang boleh kita belajar. Apatah lagi kita di Pentas Bicara, kita menyelami juga dengan Quran dan juga hadis. Baik, para penonton, kembali ke Pentas Bicara. Datuk Seri, apabila bersebut soal Akta ISA, Internal Security Act, saya dah sebut pasal AUKU tadi, timbul persoalan lagi pasal Akta Hasutan, di mana ada yang berpendapat tak ada gunanya masuk ISA, tetapi masih lagi digunakan Akta Hasutan untuk menahan orang tanpa bicara. Komen Datuk Seri. Saya harus tahu bahawa Akta Hasutan bukan baru diwujudkan. Saya telah wujud lama, dan pindahannya dilakukan untuk memberikan kepada beberapa ruang sebenarnya. Dan tidak ada satu peruntukan di dalam Akta Hasutan itu tahan tanpa bicara. Tidak ada. Tidak ada. Ya.
umpamanya ada 3 orang tokoh, kalau benar mereka itu tokoh, yang ditahan di bawah akta hasutan dan dibawa ke mahkamah, dibawa ke mahkamah magistrate dan dilepaskan oleh magistrate. Tidak ada tahan tanpa bicara. Saya ingin membetulkan persepsi saudara dan penonton-penonton di luar sana. Kerana kalau tidak ada akta yang menjadikan panduan seseorang, adakah negara kita ini negara yang bebas bersuara tanpa batas, hingga timbul masalah perkauman, hingga timbul perbalahan agama, hingga timbul kegelisahan social unrest? Adakah itu diizinkan? Apakah maknanya sebuah keamanan kalau harga yang mahal terpaksa dibayar, yang akhirnya kita menghadapi permasalahan yang berat di negara kita? Kita tidak mahu atas nama demokrasi sepenuhnya, maka tidak ada undang-undang yang dibuat bagi membatasi beberapa perkara yang seharusnya dibuat untuk menjaga keharmonian rakyat di negara kita, dan ini harus difahami. Pada pendapat Datuk Seri, akta hasutan masih lagi relevan dalam konteks negara sekarang? Pasti relevan. Kerana kalau saudara membicarakan tentang agama saya, ya, dia pun lakum din hukum waliyadi, you are with your religion, I am with my religion. Itu adalah terjemah literalnya, tetapi tafsirnya ialah in order for me to respect your religion, you have to respect my religion. Artinya di dalam usaha untuk kita menghormati agama orang, kita juga mesti mendapat penghormatan agama lain kepada kita, ya. Tetapi pegangan kita al-Islam yu'la wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada agama yang tinggi padanya. Artinya bukan timbul soal pluralisme, liberalisme dalam perkara ini, sebab saya tidak fikir kita boleh berkompromi untuk menyamaratakan agama dengan agama Islam. Dan bagaimana pula dengan kenyataan Datuk Seri Perdana Menteri pada 11 Julai dilaporkan oleh Sinar Harian bahawa PM akan masukkan akta hasutan dan gubal akta keharmonian nasional, dan ditambah pula pada 29 April 2013 masuk akta hasutan bukti kerajaan bukan cakap kosong, kenyataan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Muhyiddin Yassin. Komen. Ini insya-Allah akan dibentangkan, ya, akan dibentangkan di dalam tunggal parlimen yang akan datang, dan ada di parlimen terutama pembangkang yang ada 89 orang padanya boleh membahaskan, ya, dan akhirnya mungkin akan ada undi belah bagi. Dan saya fikir kalau misalnya akta hasutan itu tidak relevan lagi, jadi pindahan-pindahan boleh dilakukan oleh ahli-ahli parlimen dan usul-usul boleh dikemukakan. Dan pada hemat saya, kalau kita mahu menjadikan pentas perbezaan pendapat, Dewan Rakyat adalah pentas yang sebenarnya, bukan mengadakan demonstrasi jalanan. Dan saya fikir tidak akan ada akhir dan hujungnya jika sebarang permasalahan timbul antara pihak berkuasa dengan pihak demonstran, dan ini harus dielakkan, insya-Allah. Jadi apa substans di dalam akta keharmonian nasional, kalau Datuk Seri boleh berkongsi soal cadangan akta tersebut? Untuk berlaku adil, saya belum meneliti sebenarnya akta keharmonian itu, tapi tentunya kita akan duduk dengan pihak Jabatan Peguam Negara, khususnya Jabatan Peguam Negara sendiri, dan tentunya perundingan akan diadakan lebih awal dengan semua pihak termasuk NGO, dan pihak pembangkang boleh memperbahaskannya di Dewan Rakyat jika terdapat beberapa klausa di dalam akta itu kelak tidak bersesuaian dengan situasi semasa. Tetapi kita harus membatasi beberapa perkara yang sensitif untuk tidak dilontarkan dengan sembrono tadi, dan saya fikir sesuatu yang dilakukan itu mesti melihat rasa keharmonian sebenarnya, kerana kemajmukan masyarakat kita harus dipelihara, kepelbagaian agama itu harus dijaga, keharmonian yang sedia ada harus diperkasakan. Ini harus menjadi sesuatu yang dipegang oleh semua pihak. Baik, kita pergi pada satu perkara lagi, iaitu soal peranan kuasa asing di dalam politik negara. Sebab saya teringat yang disebutkan oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarak Furi contohnya dalam Rahik Makhtum, malah Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, ketika adanya komplot Yahudi di Madinah dengan
Yahudi di luar Madinah, Nabi melihat ini sebagai sesuatu yang serius. Jadi bagaimana Datuk Seri menangani masalah tangan-tangan gaib di luar negara di dalam mencampuri urusan politik negara? Adakah ini satu yang serius? Sebab setengah orang kata itu adalah hak masing-masing. Komen Datuk Seri. Kita harus melihat singkapan sejarah apabila Syekh Muhammad Abduh daripada Mesir mempengaruhi Syekh Tahir Jalaluddin umpamanya di dalam kebangkitan nasionalisme di Malaysia. Kita lihat bagaimana Tan Malaka mempengaruhi ahli-ahli politik ketika itu, dan kita lihat beberapa pengaruh daripada luar apabila Pak Sako juga meminjam semangat nasionalisme dan kebangkitan Islamic Resurgence ketika itu. Ini pengaruh luar. Tetapi yang tidak didambakan dalam pengaruh luar ialah kita mengikut telunjuk asing. Kita memasang lilin sebagai tanda proses. Itu bukan budaya kita. Kita mengadakan demonstrasi jalanan yang tidak bersesuaian dengan budaya kita. Kita mengadakan clash antara demonstran dengan pihak polis. Ya, walaupun pihak polis sering dituduh mereka yang memulakan provokasi, tetapi saya fikir kalau kita mengikut garis panduan yang telah ditentukan, terutama dalam Akta Perhimpunan Aman sebagaimana yang telah mereka lakukan sekarang ini, tidak berlaku sebarang masalah. Dan pada hemat saya, apapun kita mesti menjadi pemimpin yang rasional. Sama ada kita di pihak kerajaan atau di pihak pembangkang, rationality itu harus diberikan keutamaan. Dan ada soalan dari penonton bila saya bertanya soal Akta Hasutan tadi, Datuk Seri. Kita undur ke belakang sekejap, di mana adakah Akta Hasutan ini dilaksanakan secara adil ataupun wujud di sana selective action di dalam pelaksanaan Akta Hasutan? Kalau tidak puas hati terhadap perkara yang dibuat, mahkamah adalah pentasnya untuk memperbahaskan antara pendakwa dan pihak peguam bela. Di dalam perkara ini, keadilan itu biar ditentukan oleh mahkamah. Biarpun saya faham maksud soalan itu adalah kenapa tidak ditangkap beberapa orang daripada pihak kerajaan yang menyuarakan perkara-perkara yang ditimbulkan begitu sensitif. Tetapi kenapa kalau kita menyatakan hak kita sebagai orang Islam dianggap kita ini jumud? Kalau kita berkatakan hak bangsa Melayu, hak yang termaktub dalam perlembagaan, dikata kita rasis. Orang lain mengata kedudukan kita, orang lain mengata agama kita, orang lain tidak menghormati kita, itu kebebasan bersuara. Adakah itu adil? Saya fikir orang-orang lain terlalu banyak tertekan sekarang ni. Saya tidak mahu mengenepikan kehendak bangsa-bangsa lain, tetapi rasional lah. Kalau kita mau pertahankan hak kita, jangan tuduh kita rasis. Tetapi kalau mereka mau pertahankan hak mereka, kita tidak pernah pun menuduh mereka rasis. Red Bin Ami, mereka adalah merupakan tentera cyber upahan. Mereka diupah, mereka dibayar, dan mereka adalah merupakan penulis-penulis fitnah, tohmah yang musting dan memutar belikkan kenyataan-kenyataan. Saya tahu di Mutakhir ini Red Bin Ami telah membelasah saya daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Tetapi saya memaafkan mereka kerana mereka adalah tentera upahan. Makanlah upah banyak-banyak, tapi tunggu satu hari nanti apakah hikmah yang akan berlaku apabila negara kita tidak aman. Dan ada juga persoalan pasal selective action ni, Datuk Seri, yang mengatakan apabila ada calon Shah Alam yang tewas baru ni membuat statement bersifat perkauman menghina kaum tertentu, tidak dikenakan tindakan. Tetapi apabila mahasiswa yang kata nak turun ke jalanan bagi mengubah kerajaan itu, dikenakan tindakan. Ini dikatakan sebagai hujah. Dua senario yang berbeza. Dua senario yang berbeza. Saya bukan seorang peguam dalam perkara ini, tetapi suasananya berbeza, isunya berbeza untuk menjatuhkan kerajaan, ya, dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Zulkifli Nordin yang dia telah minta maaf lama dulu. Bukan dia sebutkan sewaktu kempen dijalankan, mungkin 3-4 tahun yang sudah, dan beliau menyatakan ketika itu beliau di dalam pembangkang. Saya fikir perkara itu harus dilihat dengan keadilan, kerana situational analisis harus dilakukan, analisis semasa harus dilakukan. Beliau mengakui bahawa beliau ada menyebut, tetapi ketika beliau dalam pembangkang, artinya pengaruh pembangkanglah menyebabkan beliau begitu. Adakah Zulkifli
Afrinuddin mahu terus dihukum walaupun beliau telah mengakui kesilapannya itu. Saya ada sebut pasal mahasiswa tadi. Bila sebut pasal keyword mahasiswa tahun 70-an yang saya kira Datuk Seri ada dalam zaman tersebut, terkenal sebagai gerakan mahasiswa yang lantang, yang vokal, yang sering turun ke jalanan. Baik, persoalan sekarang, adakah semangat tersebut masih lagi relevan di zaman sekarang, ataupun mahasiswa hanya perlu berada di dalam kuliah, pergi kelas, balik kelas, habis belajar, graduate, kerja? Begitukah pandangan Datuk Seri? Saya fikir itu pandangan yang salah. Dan ketika saya jadi mahasiswa, moto kami ketika itulah mahasiswa menggugat. Ya. Dan kita membayar harga yang mahal ketika itu apabila aku diwujudkan pada 1974. Ketika itu saya menjadi pemangku Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya. Ya. Dan sezaman dengan Kemuzama Yaakob dan Isyabudin Rais, Anwar Ibrahim ketika itu, Datuk Ibrahim Ali dan Anwar senior saya. Tetapi aku dan PTP, Political Transformation Program, mengizinkan mahasiswa untuk menjadi calon dalam pilihan raya yang lalu. Mahasiswa diizinkan untuk menganggotai parti-parti politik. Adakah itu tidak relevan dalam situasi sekarang? Saya fikir keterbukaan Perdana Menteri harus diberikan penghargaan oleh kita semua, bukan membelasah beliau dengan pelbagai kata-kata nista. Saya fikir tentu kalau pemimpin pembangkang di nista begitu, askar upahan Red Bin Army yang makan upah cara haram ini akan membelasah balas yang pelbagai-bagai. Justru adakah Datuk Seri sebagai Menteri Dalam Negeri menolak bulat-bulat pendekatan demonstrasi jalanan, ataupun di sana ada exception pada pandangan Datuk Seri? Dalam Akta Perhimpunan Aman telah diperjelaskan beberapa kali boleh diadakan dengan beberapa syarat di tempat yang telah ditentukan, di suasana yang disetujui oleh pihak berkuasa dan pihak penganjur. Saya fikir kalau demonstrasi jalanan dibuat, apakah kesan yang akan timbul? Yang pertamanya kepada soal public impressions, soal liputan media luar negara, menggambarkan seolah-olah seluruh negara berada dalam keadaan huru-hara di bulatan HI Hotel Indonesia. Apabila setiap hari ada demonstrasi, pakai baju merah belah pagi, tengah hari pakai baju hijau, petang pakai baju kuning. Orang yang sama. Kalau orang ini dia bayar RM10,000, orang lain bayar RM30,000, orang yang lain juga RM100,000. Orang yang sama. Adakah kita mahu komersialkan rasa ketidakpuasan hati ini dengan berada di jalanan? Alhamdulillah keadaan di Indonesia itu telah berubah sekarang ini. Dan saya tidak berhajat untuk campur tangan dalam soal politik, tetapi saya hanya sekadar memberikan contoh yang begitu. Adakah kita mahu memperdagangkan rasa tidak puas hati itu? Justru bila cakap pasal soal tak puas hati Datuk Seri, antara isu yang timbul sekarang pasca pilihan raya umum ialah soal tidak puas hati dengan keputusan yang ada. Jadi justru itu, adakah pada pandangan Datuk Seri perhimpunan itu merupakan jalan terbaik untuk menyatakan rasa tak puas hati kepada keputusan pilihan raya? Pandangan Datuk Seri? Kita ada undang-undang yang telah ditentukan dalam Suruhanjaya Pilihan Raya. Petition diizinkan. Ada orang yang baru buat laporan polis tadi menyatakan ada berlaku penyelewengan, bawa ke tribunal. Kalau tribunal rakyat menjadi wadah yang benar, lakukan. Dan saya difahamkan ada usaha untuk mendapatkan 1 juta tanda tangan untuk melakukan tribunal rakyat. Silakan. Itu mungkin salah satu langkah yang harus diterima. Kalau nak dibawa ke mahkamah, dan SPR telah menyatakan boleh dibawa, dan jika ada bukti-bukti sila bawakan. Adun DAP dibentuk, yang kononnya dibentuk itu berlaku api padam ketika pengerahannya, blackout tu. Dia mengakui itu adun DAP, mengatakan tidak ada blackout berlaku. Bukankah itu satu tamparan, satu slap kepada tuduhan yang dilakukan oleh Red Bin Army itu?
Dan Datuk Seri setuju tak kalaulah petition itu dibuat pada masa yang sama perhimpunan pun dibuat tetapi memenuhi syarat perhimpunan? Perhimpunan diizinkan tetapi perhimpunan jalanan tidak diizinkan. Kalau mereka mahu pakai stadium yang terbesar sekali, gunakanlah stadium itu. Saya insyaAllah saya akan menasihatkan pihak polis. Saya tidak campur dalam soal operasional, tapi kalau mereka memohon kebenaran, saya akan nasihatkan pihak polis, izinkan mereka seramai mungkin yang boleh memuatkan stadium itu, lakukan perhimpunan. Boleh berteriak sampai pukul 12.30 malam lah, bercakap tentang apa pun yang mereka tak buat. Hadnya 12.30 malam, terserah pada mereka. Saya dan Datuk Seri, bila nak dikaitkan dengan Malaysia Spring, adakah di sana mempunyai melalui risikan adanya bukti-bukti yang menyatakan ada possibility yang besar berlakunya Malaysia Spring? Jangan jawab Datuk Seri. Saya tidak kata Malaysia Spring, Anwar Spring. Datuk Seri, kita berehat dulu untuk menjawab soalan tersebut. Kita berhenti seketika, kita jumpa selepas ini. Sana wujudnya bukti-bukti kerana dalam legal magazine pun al-bayyinah ala mudda'i wal yaminu ala munkar, maknanya untuk kita mendakwa, bukti ataupun the burden of evidence terletak kepada yang mendakwa. Datuk Seri, bagaimana? Saya fikir apa yang terungkap di dalam dapatan kajian itu memang memperlihatkan beberapa tokoh tertentu mempengaruhi pattern pemikiran dan tindakan yang sedang berlaku di Malaysia. Bukan seluruh negara itu memberikan dukungan, tetapi tokoh-tokoh tertentu itu mungkin kerana telah terhutang budi atau terpakai sumbangan yang diberikan, maka untuk membuktikan kerana telah diwar-warkan bahawa selepas 5 hari bulan Mei yang lalu ada sebuah kerajaan baru akan terwujud di Malaysia. Tiba-tiba Allah Ta'ala tidak mengizinkan, kulillahummal malikan mulki tu'til mulkan mimman tasha. Ya, di dalam keadaan itu tentunya saya bersetuju dengan lontaran pendapat daripada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Adi Awang sebagai Presiden PAS yang mengatakan bahawa qada dan qadar telah menentukan Barisan Nasional menang dan pengiktirafan dilakukan, dan beliau juga tidak setuju demonstrasi jalanan dijalankan. Harus menerima dengan hati yang terbuka dan fikiran yang merasakan bahawa demokrasi itu telah dijalankan dengan sebaik-baiknya di Malaysia. Ini telah diakui oleh Datuk Harun Taib, Datuk Mustafa Ali Sidra Agung menyatakan begitu juga, Hasan Tantawi Ketua Pemuda yang jadi ahli Parlimen Temuloh menyatakan begitu, walaupun akhirnya dia menelan kata-katanya. Dan saya fikir saya menghormati sebagai Menteri dalam negeri, saya menghormati keputusan yang dibuat oleh Presiden PAS untuk mengiktiraf kerajaan yang ada dan tidak mahu melibatkan diri dalam demonstrasi jalanan yang dianjurkan oleh penganjur-penganjur tertentu. Dan selain daripada Datuk Seri Tun Guru Haji Hadi Awang, di dalam satu lagi berita bertarikh 24 Mei, PKR mahu konflik selepas pilihan raya dihentikan dan akan mulakan dialog bipartisan. Antaranya disebut bahawa di kala pentadbiran Datuk Seri Najib Razak memulakan tindakan kepada Pembangkang, kata mereka PKR dilihat mula langkah untuk menamatkan apa dikatakan sebagai konflik dan pertelingkahan yang tiada penghujung. Ini dinyatakan oleh Timbalan Presiden PKR, itu Yang Berhormat Muhammad Azmin Ali, dan disebut lagi oleh pengurusi DAP Kapal Singh, DAP Chairman Kapal Singh today rebuffed aktivis Haris Ibrahim for calling for street protests to topple the Barisan National Government. Dua pimpinan utama parti DAP dan juga PKR menyatakan bahawa mereka tidak mahu mengadakan perubahan pemerintahan melalui kekerasan. Pandangan Datuk Seri? Rupanya di sana masih ada pemimpin-pemimpin yang rasional, dan rationality ini tentu disandarkan kepada apa yang terkandung dalam perlembagaan dan juga apa yang telah diperundangkan dalam akta dan agreement tertentu. So dalam kali ini saya fikir apa yang telah dilontarkan oleh YB Azmin dan YB Kapal Singh adalah merupakan pendapat peribadi, kerana partinya
tidak mendukung setakat ini apa yang dinyatakan oleh mereka, dan saya harap mereka menyetujui apa yang dinyatakan oleh YB Azmin Ali dan juga oleh YB Kapal Singh. Dan tentu di sana ada beberapa perbezaan pendapat di kalangan mereka, oleh kerana kalau kita boleh meraihkan perbezaan pendapat, maka di sana pun tentu harus meraihkan perbezaan pendapat di kalangan mereka. Tetapi objektif akhirnya mesti harus ada keharmonian demi kepentingan keselamatan negara kita, dan jangan di depan cakap lain, belakang cakap lain. Esok dalam sejawat artinya pagi, esok delay, sore tempe, artinya waktu pagi masih lagi kacang delay, petang dah jadi tempe, artinya petang cakap lain, pagi cakap lain. Dan saya fikir kredibiliti seseorang pemimpin ialah mengkotakan apa yang dikatakan dan menepati apa yang dijanjikan. Dan adakah Datuk Seri melihat bahawa at the end of the tunnel ada satu budaya politik baru? Saya sempat membaca Twitter YB Azmin yang mengajak supaya diadakan satu politik baru kepada Yang Berhormat Khairi, dan dibalas balik retweet oleh Isyamuddin Hussein, kaum Mihin. Pandangan Datuk Seri? Saya fikir di dalam proses pendemokrasian di sebuah organisasi, apatah lagi sebuah negara, ada unsur-unsur antitesis yang akan berlaku, dan akhirnya akan menimbulkan kesimpulan kepada sintesis yang akan melahirkan sebuah masyarakat yang madani, masyarakat yang beradab, masyarakat yang bertamadun. Di dalam hari ini saya fikir biarpun ini sebagai satu proses untuk mematangkan dan mendewasakan demokrasi di Malaysia, tetapi pada khidmat saya tentu ada beberapa perlakuan gelagat yang harus dielakkan supaya tidak berlaku, dan ini akan menyebabkan pembentukan fikrah yang agak bobrok di kalangan generasi muda, dan kita sebagai pemuka-pemuka politik dalam parti apa sekalipun, sama dalam kerajaan atau pembangkang, kita harus membentuk satu wacana kepada arah keintelektualan, bukan dengan melakukan kebejatan terhadap pemikiran generasi X dan generasi Y yang akan menjadi pewaris kepada kita suatu hari nanti. Dan sekiranya berlaku juga sesuatu yang tidak diingini, apa-apa jua perhimpunan, adakah di sana pihak KDN sendiri mempunyai plan contingency ataupun preventive action? Sebab dibimbangi kalaulah keamanan negara menjadi diperjudikan. Datuk Seri, Ketua Polis Negara menubuhkan sebuah unit dipanggil unit pencegahan di dalam PDRN. Saya juga mempunyai pendekatan prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik. Pencegahan lebih baik daripada penyelesaian, pengubatan, dan saya fikir saya ingin sekali lagi memberitahu pada penonton TV Al-Hijrah ni bahawa saya mengambil pendekatan berunding. Walaupun tanpa diketahui saya berunding dengan siapa, supaya tidak ada sesuatu yang tidak diingini itu daripada berlaku. Dan saya amat menghormati jika mereka menyetujui apa yang telah diperbincangkan, dan tentunya saya amat menghargai jika persetujuan itu dilaksanakan untuk tidak menimbulkan sebarang permasalahan apabila perhimpunan itu diadakan. Sebenarnya adakah ini memberi makna bahasa Datuk Seri sebut akan ada jaminan tidak akan ada tahanan tanpa bicara? Tahanan tanpa bicara tidak pernah wujud. Pernah wujud dulu, tapi bila tidak ada SA, tidak ada tahanan tanpa bicara. Sebab semua tahanan akan dibicarakan. Jadi itu jaminan Datuk Seri, undang-undang mengatakan itu undang-undang, dan kita pihak berkuasa, terutama pihak polis, memang menguatkan undang-undang. Tidak ada tahanan tanpa bicara. Untuk seluruh penonton malam ini, tidak ada tahanan tanpa bicara. Ya? Clear. Crystal clear. Baik. Crystal clear. Baik. Para penonton saya mati sekalian, Datuk Seri, satu lagi, bila bercakap soal
Malaysia Spring yang Datuk Seri sebut sebagai orang itu Spring. Kenapa takut sebut nama dia? Okey, Anwar Spring. Okey, Datuk Seri, kenapa Datuk Seri menamakan ia sebagai Anwar Spring? Adakah di sana Datuk Seri ada bukti, ada asas, ada hujah? Kalau PAS tidak setuju, kalau pengurusi DAP tidak setuju, yang setuju seorang, orang itulah punya nama. Kalau dari segi risikan lain, saya tidak perlu nyatakan risikan ini di depan kaca TV. Itu bukan lagi bahan yang harus dikongsi dengan masyarakat umum. Tetapi yakinlah bahawa saya amat khawatir jika demonstrasi protes jalanan yang diadakan, saya fikir akan berlaku perpecahan di kalangan mereka. Di kalangan parti-parti yang tinggal itu akan berlaku perpecahan, yakinlah. Kerana tidak harus ada dukungan kepada mereka, kerana mereka mengakui hakikat bahawa demokrasi harus diterjemahkan, tetapi ada tata laku yang harus dijaga, ada perlakuan yang harus dilihat untuk menjadi sesuatu yang baik untuk masyarakat keseluruhannya. Dan bila Datuk Seri berkongsi tentang ataupun kuat kenyataan Presiden PAS, jadi saya sebut teruslah, Datuk Seri hanya di awal kata kita mesti menerima keputusan dengan sabar dan syukur. Saya bertanya soalan ini kepada Timbalan Pengurusi SPR sebelum ini, dan bagaimana pula pandangan Datuk Seri soal kenyataan Presiden PAS menerima keputusan dengan sabar dan syukur? Pandangan Datuk? Saya bersetuju. Daripada awal lagi saya nyatakan persetujuan saya pada Yang Berhormat Datuk Seri Hadi Awang, dan ini harus dihormati dulu. Bukan saja seluruh kepimpinan PAS, tetapi akar umum PAS harus mendukung apa yang telah diputuskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hadi Awang selaku Presiden PAS. Dan saya ada menerima mesej dari penonton. Mereka mendakwa bahawa mereka adalah ahli PKR, dan dia kata Anwar pun menafikan akan ada mendapatkan kuasa menaiki jalanan. Pandangan Datuk Seri? Saya amat berterima kasih jika itu benar dapat dilakukan, dan tentunya saya menghargai kepimpinan dan ahli-ahli PKR untuk tidak mendapatkan kuasa melalui jalanan, dan ini adalah sebaik-baik langkah. Saya raikan perbezaan pendapat, saya kata, tetapi melalui garis panduan yang sedia ada dalam Akta Perhimpunan Aman. Baik, Datuk Seri, kita sudah hampir ke penghujung waktu. Pandangan Datuk Seri yang kami sangat hargai, dan saya nampak dalam Facebook, Alhamdulillah ada penonton yang begitu menghargai jawapan Datuk Seri yang begitu genuine, telus dan juga jujur. Dan kesimpulannya Datuk Seri, apakah tindakan susulan kita rakyat Malaysia? Kerana Kennedy pernah sebut, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. Tapi bagi saya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik bagi kita, insya-Allah. Kalau niat kita innamal a'malu binniyat, kita akan mendapat sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya-Allah. Insya-Allah. Baik Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama kami di Pentas Bicara, dan kami sangat menghargai setiap saat dan detik Datuk Seri bersama kami dan para penonton. Sebagai kesimpulan, sekali lagi saya nyatakan bahawa apabila Allah mencipta manusia sebagai makhluk terbaik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti juga Allah memberikan panduan adalah panduan terbaik, iaitu Islam, dan inilah yang dinyatakan dalam Quran secara jelas, wa tammat kalimat rabbik sidqan wa adlan, disempurnakan kalimah Tuhanmu dengan keadilan dan juga kebenaran. Ayo, apa jua hujah kita, apa jua pendekatan kita, sama ada kita berpolitik, kita bersosial, kita berniaga, ayo kita kembali kepada prinsip kebenaran dan juga keadilan. Kerana barang siapa yang menipu, Nabi sebut man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu dia tidak akan diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Jadi para penonton, kita ambil tiba. Terima kasih sekali lagi kerana menonton. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.